Jadi hari ini cikgu akan sambung muka surat 16 Oh, dia lama sikit hari ni dia tengah merakam. Lambat sikit. Okey. So, cikgu boleh mulalah. Okay, nak tanya. Lima Syifa Nur Farah Ainun, nampak tak slide cikgu? Tak nampak cikgu. Tak nampak lagi? Belum lagi? Nampak dah. Okey, nampak dah Okey, Lima Ilham Azuha Nadira. Nampak tak slide cikgu? Nampak. Okey, so cikgu harap nampaklah deh. Okey, so cikgu boleh mula. Okey, semalam kita dah tengok perbezaan antara semalam kita tengok perbandingan antara pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder dalam tumbuhan Eudicot. Dia bandingkan secara, kalau kita orang Kelantan panggil stoko. Dia bandingkan dia bandingkan antara pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder untuk tumbuhan Eudicot. Sekarang malam ni yang tak ada dalam buku teks awak ialah cikgu tambah slide, iaitu dia nak perbezaan. Okey, dia nak bezakan batang. Dia nak bezakan batang. Kalau semalam dia nak bezakan pertumbuhan deh. Okey, tapi malam ni kita nak bezakan batang tumbuhan Eudicot yang mengalami pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Cikgu bezakan dari segi batang. Okey, jadi pertumbuhan primer di batang pokok Eudicot, walaupun dia pertumbuhan primer, tetapi tetap mempunyai phloem primer dan xylem primer. Ingat pertumbuhan primer dia tetap ada xylem primer, phloem primer. Manakala kalau pertumbuhan sekunder, dia sudah ada phloem sekunder dan xylem sekunder. Boleh sebab itulah dia dipanggil pertumbuhan sekunder, sebab dia sudah ada phloem sekunder dan xylem sekunder. Okey, yang kedua, di batang pokok pertumbuhan primer ni, dia sudah ada tisu berkayu tetapi sangat sedikit. Tetapi untuk pertumbuhan sekunder, dia sudah ada banyak tisu berkayu. Sebab tu dia lebih stabil, dia lebih kuat. Okey, pertumbuhan primer di batang dia tak ada cambium gabus, tak ada cambium vascular. Tetapi pertumbuhan sekunder sudah ada cambium gabus, sudah ada cambium vascular. Okey, pertumbuhan primer, empulurnya besar dan padat. Okey, empulur ni cikgu kata bahagian tengah. Okey, katakan ni struktur batang, bahagian tengah tu kita panggil empulur. Jadi pertumbuhan primer ni empulur dia masih besar dan padat, tetapi untuk pertumbuhan sekunder empulur dia sudah kecil. Apa kecil? Awak ingat tak semalam bila berlaku pertumbuhan sekunder kan dia tambah pemanjangan ukur lilit. Jadi bila dia nak tambah ukur lilit, maka dia akan tolak xylem primer tu masuk ke dalam. Dia akan tolak xylem primer pergi ke tengah, ke bahagian empulur. Jadi bila dia tolak masuk ke tengah, makin rapat dekat empulur, empulur tu jadi kecil. Dan berongga. Okey, kemudian pertumbuhan primer dekat batang dia tak ada lenticel. Manakala pertumbuhan sekunder ada lenticel. Lenticel ni apa? Liang-liang kecil, liang-liang seni, lubang-lubang kecil yang terdapat pada batang pokok. Apa cikgu dia ada lenticel ni? Sebab ingat tak semalam cikgu kata epidermis tu sudah merekah. Jadi bila dia merekah dia akan ada lubang-lubang kecil dekat epidermis pokok, dekat kulit pokok tu.
Okey, jadi malam ni cikgu bezakan dari segi batang pokok Udicot yang mengalami pertumbuhan primer dan sekunder. Nanti cikgu akan hantar slide ni. Dan cikgu nak awak salinglah dalam kertas deh. Masukkan sebagai nota. Okey, seterusnya. Okey, yang ni cikgu bezakan apa? Yang ni cikgu bezakan perbezaan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dan tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Lain juga. Yang ni cikgu bezakan pokok yang alami tumbuhan pertumbuhan sekunder dan tidak alami pertumbuhan sekunder. Okey, ini pokok yang alami pertumbuhan sekunder, yang ni tidak alami. Maknanya dia hanya setakat pertumbuhan primer saja. Okey. Kalau pertumbuhan sekunder, pertumbuhan ni tidak akan berhenti. Dia tidak akan berhenti, dia akan sentiasa bertumbuh sehinggalah pokok tu menjadi sangat-sangat tinggi. Tetapi kalau jenis pokok yang mengalami pertumbuhan primer sahaja, pertumbuhan dia biasanya berhenti selepas 1 atau 2 musim. Dia akan berhenti dan matilah, ataupun dia berhenti dan dia ni memang tidak tinggi sebab dia berlaku pertumbuhan primer saja. Jadi dia tak tinggi. Okey, yang kedua, pertumbuhan sekunder ni, ingat tak, dia mempunyai meristem lateral ataupun kita panggil meristem sisi. Okay, meristem lateral atau meristem sisi dan dia ada cambium. Cambium apa? Cambium gabus, cambium vascular. Tapi kalau pokok yang hanya pertumbuhan primer, dia tidak mempunyai meristem lateral ataupun kita panggil meristem sisi dan dia memang tak ada cambium, dia memang tak ada cambium vascular, tak ada cambium gabus. Okey, kemudian pertumbuhan sekunder ni, pokok-pokok yang mengalami pertumbuhan sekunder dia akan ada banyak tisu berkayu sebab tu dia sangat keras. Dia mempunyai banyak tisu berkayu. Tetapi pokok yang pertumbuhan primer dia tak ada tisu berkayu. Batang dia lembek je. Batang dia tak keras lah sebab dia tak ada tisu berkayu. Dan pertumbuhan sekunder ni sebab dia ni bertumbuh tidak berhenti, maka hidup dia boleh hidup dalam tempoh masa yang sangat lama. Contoh macam pokok kayu balak, cikgu kata pokok kayu balak ni dia menjalani pertumbuhan sekunder. Sebab tu kalau awak tengok pokok kayu balak ni dia boleh hidup beratus-ratus tahun, dia sangat besar. Sebab dia hidup memang dalam tempoh masa yang lama dan dia boleh besar tu sebab pertumbuhan dia tidak berhenti. Dia memang akan sentiasa bertumbuh. Okey. Sebab tu kita kata pertumbuhan dia sepanjang hayat. Tetapi kalau pokok yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder, dia hanya hidup 1 atau 2 musim. Selepas 1-2 musim dia mati. Jadi pertumbuhan dia hanya berlaku semasa dia hidup sahaja. So yang ni pun tak ada dalam buku. Jadi cikgu nak awak nanti salin sebagai nota. So awak dah ada dua kerja malam ni, 2 tugasan. Awak salin perbezaan tadi. Perbezaan batang, yang kedua perbezaan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dan tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Okey, faham Okey. Seterusnya, kita kena tengok juga eksplorasi bio ni. Tumbuhan berbunga yang kita panggil angiosperma dapat dikelaskan kepada tumbuhan monocotyledon dan eudicotyledon. Ada pelajar tanya, cikgu, eudicotyledon ni sama ke dengan pokok dicotyledon? Samalah. Awak kena biasakan diri awak. Sebelum ni awak belajar monocot, dicot. Monocotyledon, dicotyledon. Sekarang kita panggil monocotyledon, eudicotyledon. Kedua-dua kumpulan tumbuhan ini berbeza dari segi struktur butir debunga, bilangan cotyledon, jenis akar, jaringan urat daun dan susunan berkas vaskular. Cikgu ulang sekali lagi. Walaupun dia ni jenis tumbuhan berbunga, tetapi tumbuhan berbunga ada 2 jenis. Ada yang jenis tumbuhan berbunga monocotyledon. Ada tumbuhan yang berbunga tetapi jenis eudicotyledon. Macam mana nak beza? Dia memang berbeza. Cuba kita tengok Kalau kita panggil monocotyledon, monocotyledon maksudnya dia mono ni satu. Mono ni satu.
So maknanya dia ada satu cotyledon. Ni. Maknanya dia hanya ada satu cotyledon. Okay, ada pelajar tanya cikgu, cotyledon tu gapo? Okay. Cotyledon ni embryo. Cikgu suka panggil baby. Kalau cikgu panggil butir. Biji benih tu. Biji benih. Itulah babynya. Siapa baby ni? Dialah embryo. Jadi embryo ni ialah cotyledon. Tidak awak ambil butir ni untuk awak tanam. So dia ni ialah biji benih. Dia ni ialah baby. Kalau cikgu suka panggil baby. Nak suruh awak faham. Okay, so dia ni adalah embryo. Jadi kalau dia ada satu sahaja cotyledon, kita panggil monocotyledon. Okay. Kalau dia ada dua cotyledon, dia ada dua cotyledon, so kita panggil dicotyledon. Dua, mono, satu. So kalau dia ada dua cotyledon, maka kita panggil dicotyledon. Kalau dia ada satu cotyledon, kita panggil monocotyledon. Jelas Okay, jadi ni perbezaan dia. Cuba kita tengoklah. Okay, yang ni dia kata hanya ada satu je. Biji benih dia. Embryo tu ada satu saja. So kita panggil dicotyledon. Okay, apa ciri bunga dia? Biasanya kalau kita nak kenal bunga, pokok bunga yang jenis dicotyledon ni, biasanya dia ada kelopak 3, okay, dia kata usually 3 floral parts or multiples of 3. Biasanya dia ni tersusun 3. Okay, 3. Biasanya dia akan ada 3. Berbeza yang ni. Okay, berbeza dengan monocotyledon. Kenapa cikgu ni? Okay, yang ni dicotyledon kan? Okay, berbeza dengan yang ni. Yang ni ada 2 cotyledon. So kita panggil dia dicotyledon. Okay, so ini adalah dicotyledon sebab dia ada 2. Okay, dan biasanya bunga dia usually 4 or 5. Okay, biasanya kelopak dia ada 4 atau 5. Yang ni dia macam tersusun. Kalau yang ni dia 3. Okay, kalau yang ni 4 atau 5 kelopak. So biasanya dia adalah pokok berbunga jenis dicotyledon. Okay. Jenis daun, kalau dia daun selari tu, dia adalah monocotyledon. Tapi kalau daun dia jenis berjejari, dicotyledon. Okay, jadi betul tak tadi dia kata walaupun dia ni tumbuhan berbunga, tetapi jenis berbunga ada yang monocotyledon, ada yang eudicotyledon. Dan dia berbeza-beza dari segi butir dia bunga. Apa cikgu kata butir dia bunga? Ialah ada yang ada 1 dicotyledon, ada yang ada 2 cotyledon. Okay, lepas tu dari segi butir dia bunga dia pun ada berbeza. Cuba kita tengok ni butir dia bunga dia. Okay, basically 1 pore or fairer in pollen grain. Maksud cikgu dekat butir dia bunga tu dia akan ada 1 lubang. 1 lubang. So bila ada 1 lubang, monocotyledon. Kalau dia ada 3 lubang, okay, 3-4 lubang, maknanya lubang dekat butir dia bunga tu, maka dia adalah dicotyledon. So nampak tak dia berbeza dari segi butir dia bunga, berbeza dari segi berapa bilangan cotyledon, berbeza dari jenis akar, berbeza dari segi jaringan urat daun dan susunan berkas vaskular. Ni susunan berkas vaskular. Kalau monocotyledon dia berterabur macam ni. Okay, susunan berkas vaskular. Apa cikgu berkas vaskular? Phloem dan xylem dia berterabur. Tetapi kalau dicotyledon yang awak belajar tu, yang ada gelang, cambium, lepas tu ada phloem dan xylem. Phloem out, luar, xylem di dalam. So bila dapat gambar macam ni, maka dia adalah dicotyledon. Kalau awak tengok berkas vaskular dia berterabur macam ni, maka dia adalah monocotyledon. Okey. Sesetengah tumbuhan eudicotyledon melakukan pertumbuhan sekunder yang membolehkannya tumbuh tinggi dan dapat hidup sehingga beratus-ratus tahun. Okay, ingat tadi cikgu kata beza pertumbuhan sekunder ni ialah pokok hidup lebih lama, pokok tumbuh lebih tinggi. Tu maknanya pokok tu boleh buat pertumbuhan sekunder. Okay.
Okey. So kita nak tengok kepentingan pokok yang buat pertumbuhan sekunder. Sebab apa cikgu kita nak tengok kepentingan dia dari segi ekonomi? Sebab bila pokok tu dia buat pertumbuhan sekunder, cuba awak recall balik ingatan awak semalam. Ingat tak? Bila dia buat pertumbuhan sekunder, maknanya pokok tu sangat stabil. Yang kedua, pokok tu lebih besar. Pokok tu lebih besar, di diameter dia lebih besar. Yang ketiga, dia tumbuh lebih lama. Yang keempat, dia lebih tinggi. So maknanya pokok yang berkualiti lah. Cuba kita tengok. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder mempunyai nilai ekonomi yang tinggi kerana dapat menghasilkan kayu balak. Seperti pokok meranti, kalau nama macam ni awak jumpa italik macam ni, ini adalah nama saintifik untuk pokok meranti, Shorea. Dan kalau pokok cengal, nama saintifik dia Balanocarpus. Cikgu perlu ke saya hafal nama saintifik? Tak perlu. Tak perlu. Sekadar pengetahuan. Jadi, pokok cengal, pokok meranti, pokok kayu balak ni dia mengalami pertumbuhan sekunder dan dia boleh hidup beratus-ratus, berjuta-juta tahun. Dia tumbuh lebih tinggi. Jadi kenapa dia ni sangat berguna dari segi ekonomi? Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder mempunyai kayu yang kuat. Tak kuat lagu mana? Sebab dia sentiasa mengalami pertumbuhan. Kayu dia semakin banyak, dia akan jadi semakin keras, semakin banyak kayu. Jadi dia akan ada kayu yang kuat dan keras. Tumbuhan ini sesuai digunakan sebagai struktur rumah bot, perabot, pagar, pintu dan lain-lain. Sekarang sangat sukar dah kita nak jumpa orang yang buat rumah menggunakan kayu. Kalau orang yang buat rumah menggunakan kayu memang dia kaya lah. Memang dia sangat-sangat jutawan sebab kayu cengal ni sangat mahal harganya. Yang kedua, kehadiran gelang tahunan menyebabkan perabot kelihatan menarik dan dapat dijadikan barang perhiasan. Contoh macam ni ni dia memang mengekalkan warna kayu tu dan kita dapat tengok corak-corak kayu tu lagi banyak gelang dia, lagi pelik corak dia, lagi mahal lah. Kayu dan kulit pokok sesetengah tumbuhan seperti hopia, pokok merawan dan pokok meranti dapat menghasilkan resin dan minyak. Resin dan minyak ni untuk orang buat minyak wangi. Bahan-bahan ini dapat dikomersialkan sebagai varnis, bahan pelekat, minyak wangi dan ubat-ubatan. Orang panggil kalau kita agak terah dia lah, teras dia. Bahan asal dia tu. Tumbuhan berbunga pula dapat dijadikan sebagai tumbuhan hiasan. Kalau dia ada bunga, bunga dia pula dapat jadi hiasan. Jualan buah-buahan seperti mangga dan manggis. Awak ingat dia bukan semestinya pokok balak sahaja yang buat pertumbuhan sekunder. Pokok-pokok macam contoh pokok mangga pun buat pertumbuhan sekunder. Pokok manggis pun buat pertumbuhan sekunder. Pokok bunga pun buat pertumbuhan sekunder. Contoh macam pokok bunga raya, dia buat pertumbuhan sekunder juga. Jualan buah-buahan seperti mangga dan manggis iaitu hasil daripada pokok yang mengalami pertumbuhan sekunder dapat menjana sumber pendapatan dan ekonomi negara. Jadi bila sebut pertumbuhan sekunder ni dia tak semestinya pokok balak lah. Pokok bunga, pokok asalkan dia tu batang berkayu. Pokok mangga, pokok durian, pokok duku, pokok dokong. Semua tu mengalami pertumbuhan sekunder. Jadi awak nampak tak kalau pokok balak ni kita dapat kayu dia, kita dapat resin dia. Kalau pokok bunga kita dapat bunga dia. Kalau pokok buah-buahan kita dapat hasil buah-buahan. So semua tu menjana ekonomi. Ni contoh Ni contoh pokok meranti. Pokok meranti ni cikgu pun lupa. Yang ni gambar ni cikgu ambil yang ni pokok meranti yang dijumpai di hutan Kelantan dekat Kuala Krai. Berusia beratus-ratus tahun. Dijumpai di Kelantan, merupakan pokok meranti tertua. Tak ingat dah. Tertua di Malaysia. Dijumpai di Kuala Krai.
Nampak tak? Dia punya lilitan ni diameter dia besar. Okey, dan dia sangat tinggi. Itulah nak tunjuknya pertumbuhan sekunder. Okey, ni ialah pokok cengal. Pokok cengal yang berusia 1,300 tahun. 1,300 tahun dijumpai di Dungun Terengganu. Tu tak kecek di Sabah Sarawak lagi Okey. Dijumpai di Dungun dan lilitan dia cikgu pun lupa dah berapa ukuran lilitan. Jadi kenapa dia boleh jadi besar macam ni? Sebab ni lah pertumbuhan dia tidak berhenti, sentiasa berlaku menyebabkan tumbuhan ni sangat tinggi. Dan yang semalam yang cikgu kata ni, awak nampak tak? Bila dia tolak xylem primer ke tengah, okay, dan dia tolak flower primer ke hujung, okay, dia menambahkan diameter dia menyebabkan epidermis merekah. So ni lah cikgu kata epidermis merekah tu, merekah. Nampak? Struktur dia merekah. Dan kulit kayu yang terhasil adalah sangat tebal, kuat. Tujuan dia untuk memberi perlindungan kepada pokok. Sebab itulah kalau pokok balak ni bukan senang untuk kita tumbangkan dia. Okay, sebab dia dah sangat kuat dah. Dia sudah sangat stabil. Okay, jelas Okay, kita pergi kepada praktis formatif. Yang ni pun awak kena jawab So awak dah ada 3 tugasan dah. Okay, so kita tengok soalan. Namakan 3 zon pertumbuhan sel. Senang je, 3 zon pertumbuhan sel adalah zon pembahagian. Okay, lepas tu dia panjang. Lepas tu pembezaan. Okay, ada 3 zon. Okay, soalan 2. Rajah di bawah menunjukkan keratan rentas batang. Ni kalau gambar macam ni, cikgu kata tadi gambar batang Batang pokok ke apa? Batang pokok Eudicot yang menjalani pertumbuhan sekunder. Labelkan xylem primer. So, jangan takutlah. Xylem primer dia mesti duduk dekat hujung ni. Dia dekat hujung ni. Sebab dia tolak masuk ni. Ni xylem primer yang warna pink ni. Dia akan tolak xylem primer masuk ke tengah dalam ni. So yang ni, yang warna pink ni, ini ialah xylem primer. Okay, lepas tu, yang ni ialah xylem sekunder. Okay, ni xylem sekunder. Lepas tu, hujung yang ni, flowworm, dia akan tolak ke sana. So dia akan tolak ke sana, jadi yang warna pink ni, flowworm primer. Yang berjalur ni, flowworm sekunder. Faham ke? Dia tolak masuk ke tengah, dia mesti xylem primer, lepas tu dia akan jadi xylem sekunder. Kalau dia tolak ke hujung sana, dia akan jadi flowworm primer, flowworm sekunder. Rasa ke tak? Hujung ke hujung mesti primer. Awak label sahaja pada rajah ni. Okay. Huraikan pembentukan xylem sekunder dan flowworm sekunder. Okay, yang ni untuk soalan nombor 3, cikgu nak awak ambil jawapan muka surat 11. Cikgu tak nak baca lah jawapan buku ni Awak terus salin muka surat 11. Boleh? Jawapan nombor 3, salin muka surat 11 tu. Dia suruh cerita. Awak ambil belakang nombor 1, 2, 3, 4 Sebab jawapan ni dia ni kurang tepat. Betul, tetapi tidak menepati sebab dia nak pertumbuhan, dia nak pembentukan xylem sekunder dan flowworm sekunder. So kena cerita belakang lah. Okay, cikgu terus pergi pada nombor 4. Okay. Pertumbuhan sekunder, tumbuhan menyokong pertumbuhan primer tumbuhan dengan menggunakan pengetahuan biologi anda, sokong pernyataan di atas. Maksud dia apa? Pertumbuhan sekunder tumbuhan menyokong pertumbuhan primer tumbuhan. Maksudnya, pertumbuhan primer tumbuhan berkayu. Cikgu tertinggal soalan 3. Cikgu tertinggal soalan 3. Okey, kita back balik. Mengapakah pertumbuhan sekunder penting kepada tumbuhan? Okey, pertumbuhan sekunder ni untuk beri kestabilan. Lagi, apa dia stabil? Sebab dia menambah diameter batang. Okay, dia bukan setakat tambah diameter batang, dia tambah diameter akar. Jadi batang besar, akar besar, pokok pun jadi stabil. Bersesuaian dengan ketinggian tumbuhan. Yang kedua, dia menghasilkan lebih banyak tisu xylem, menghasilkan lebih banyak tisu flowworm.
Sebab tu dia ada xylem primer sekunder, phloem sekunder. Dan dia tambah lagi banyak xylem sekunder, phloem sekunder. Jadi lagi banyak dia dapat angkut air, lagi banyak dia dapat angkut hasil fotosintesis, lagilah dia boleh bertumbuh. Okey, itu kepentingan pertumbuhan sekunder. Okey, soalan 4, pertumbuhan sekunder menyokong pertumbuhan primer. Maknanya sebelum dia nak buat pertumbuhan sekunder, dia akan buat pertumbuhan primer dulu. Betul tak? Dia akan buat pertumbuhan primer dulu, barulah dia buat pertumbuhan sekunder. Jadi betul tak pertumbuhan sekunder menyokong pertumbuhan primer? Okey. Pertumbuhan primer, tumbuhan berkayu diikuti dengan pertumbuhan sekunder. Maksud cikgu, sebelum dia nak buat sekunder, dia kena buat primer dulu. Okey, jadi pertumbuhan primer, tumbuhan berkayu akan diikuti dengan pertumbuhan sekunder. Maknanya dia kena buat primer dulu. Okey. Bila dia dah buat pertumbuhan sekunder, dia akan tambah diameter ukur lilit batang tumbuhan. Jadi semakin meningkat pertumbuhan, semakin bertambah tisu vaskular dan semakin bertambah tisu gabus. Sebab itulah dia lagi banyak dia dapat sokongan, lagi stabil. Awak faham ke maknanya betul ke pertumbuhan sekunder ni menyokong pertumbuhan primer? Maknanya sebelum dia nak buat sekunder, dia kena buat primer dulu. Dan bila dia dah buat sekunder, dia akan lagi banyak tisu vaskular, lagi banyak tisu gabus, lagi stabil, lagi kuat, lagi keras. Okay, jelas Nanti cikgu hantarlah slide jawapan ni. Awak salin saja. Kalau tak faham, tanya cikgu dah. Okay, kita pergi lengkung pertumbuhan. Okay, sebelum cikgu masuk lengkung pertumbuhan, cikgu buka untuk soalan. Ada nak tanya apa-apa tak? Takut pening dah, banyak dah. Okay, cikgu bagi masa dalam 1 minit, 2 minit. Ada nak tanya apa-apa? Senyap. Yoshini tak ada nak tanya? Tak ada cikgu. Faham ke? Ya cikgu. Adilah? Adilah ada nak tanya? Adilah? Adilah gimana ni? Dia? Ada nak tanya dia? Dia Ulhaq. Tak ada nak tanya So kalau tak ada nak tanya, cikgu nak teruskan lah. Okay. So kita pergi kepada lengkung pertumbuhan. Tak ada Okay. Untuk tajuk tingkatan 5 ni, sebab dia mengenai tumbuhan, maybe agak susah sikit lah. Okay, jadi selepas cikgu ajar ni, awak kena baca balik. Okay, awak kena baca balik. Okay, kita pergi kepada 1.3 lengkung pertumbuhan. Jenis tumbuhan berdasarkan kitar hidup. Tumbuhan ni sebenarnya dia ada 3 jenis dan dia dikelaskan berdasarkan jangka hayat. Maknanya pokok ni, tumbuhan ni kita bahagikan kepada 3 jenis berdasarkan tempoh hayat dia. Maknanya berapa lama dia boleh hidup. Okey, jadi tumbuhan ni ada 3 jenis. Iaitu ada pokok yang tumbuh semusim saja. Lepas tu dia mati. Yang kedua, ada pokok dia tumbuh 2 musim. 2 musim ni maksudnya 2 tahun. Lepas tu dia mati. Dan tumbuhan saka. Saka ni bukan hatu dia. Mak kata, ada mega ni saka. Tak, tumbuhan saka. Lepas ni kita tengok. Okey, kita pergi satu persatu. Kenapa kita panggil dia tumbuhan semusim? Maknanya dia tumbuh semusim sajalah. Okey, tumbuhan semusim ialah tumbuhan yang mempunyai satu kitar hidup untuk semusim atau setahun sahaja. Semusim jadi hidup. Okey. Tumbuhan ini biasanya akan mati selepas melengkapkan kitaran biologinya. Katakan setahun awak tanam pokok tu, bermula daripada dia bercambah, dia berbunga, dia menghasilkan dia berbunga, lepas tu dia menghasilkan biji benih balik, dia mati. Maknanya dia hidup setahun saja, semusim saja. Bermula daripada awak tanam dia dengan biji benih,
dia berbunga, dia keluarkan hasil, and then dia keluarkan biji benih dia balik, dia pun mati dah lah. Okay. Jadi contoh tumbuhan yang semusim ialah pokok padi, pokok labu. Maknanya bila dia dah berbuah macam ni, lepas tu daripada buah tu kita tanam balik, pokok yang lama ni akan mati dah lah. Awak kena tanam pokok baru dah. So dia tumbuh semusim saja. Sama juga dengan pokok tembikai. Jadi kita panggil dia tumbuhan semusim. Okay. Yang kedua, kita panggil dui musim. Okey. Tumbuhan dui musim, dui-dui ni ialah dua. Okey, dui-dui ni dua. Tumbuhan dui musim merujuk kepada tumbuhan yang mengambil masa 2 tahun. Nampak tak? Dua. Dui musim. 2 tahun. Iaitu dia ada 2 musim pertumbuhan untuk melengkapkan kitar hidupnya. Musim pertumbuhan pertama kita panggil pertumbuhan tampang. Dah dia ada 2 tahun kan? So untuk tahun mula-mula ni kita panggil pertumbuhan tampang. Dia akan buat pertumbuhan tampang dulu. Apa dia cikgu pertumbuhan tampang? Okay, tampang ni ialah dia akan keluar akar dulu, daun dulu, batang dulu. Dia keluar daun, batang. Okay? Itu pertumbuhan tampang setahun dulu. Manakala musim pertumbuhan kedua ialah dia mula membiak. Dia mula keluarkan biji benih dia. Jadi awak tak usah pelik lah kalau awak tanam pokok, contoh pokok bunga balung ayam biji benih dia banyak jual dekat kedai Eko, dekat kedai DIY. Awak pun tanam biji bunga balung ayam ni. Dia tak akan keluar bunga lagi, dia akan keluar akar dulu, daun. Awak kata bila lah dia nak bunga? Dia tak bunga lagi lah kak. Sebab tahun pertama kita panggil pertumbuhan tampang. Iaitu dia akan keluar akar dulu, daun dulu, batang dulu. Okey, setahun dia akan buat macam tu. Kemudian dia akan masuk pertumbuhan kedua. Iaitu dia mula membiak. Dia mula dah keluar biji benih dia dan bunga dia. Faham ke? Jadi sebab tu dia ambil masa 2 tahun. Jadi 2 tahun tu yang pertama dia akan tampang. Yang kedua kita panggil fasa pembiakan. Okey. Tahun pertama tampang. Tahun kedua dia mula membiak. Dia keluarkan biji benih, keluarkan bunga dia dah. Okey. Dan kebanyakan tumbuhan jenis ini dia tumbuh dekat kawasan beriklim sederhana. Okey. Setelah mengalami pertumbuhan tampang, proses pertumbuhan akan berhenti seketika pada musim sejuk. Sejuk kan, ada salji lah apa semua, dia akan stop dulu. Apabila memasuki musim bunga dan musim panas, pertumbuhan kedua, pembiakan ni maksud cikgu. Bila dah masuk musim bunga, musim panas, dia mula dah keluar bunga, keluar biji benih. Okey, so masa ni lah dia bersedia untuk membiak, tumbuhan pun akan berbunga. Jadi tak usah pelik lah kalau awak tanam pokok bunga balung ayam, biar dulu. Memang dia mula-mula tu dia akan keluar daun, pucuk bunga. Awak pun kata, weh tak bunga dah pokok ni. Tak, dia memang tampang masa tu. And then bila dia dah masuk musim kedua pembiakan, dia mula keluar bunga dah. Okay, dia hasil buah, biji benih, and then selepas tu dia akan mati. Okay, contoh tumbuhan dui musim ialah kubis, lobak merah dan pokok bunga balung ayam. Dia tak usah pelik lah kalau tanam carrot pun dia akan keluar akar pucuk-pucuk dia dulu. Lepas tu bila dia dah masuk fasa pembiakan barulah dia keluar bunga, biji benih, buah. Okay, selepas tu dia akan mati. Okay, jelas kita panggil tumbuhan dui musim. 2 musim. Okay, kemudian tumbuhan saka. Okay, tumbuhan saka ni merujuk kepada tumbuhan yang hidup lebih daripada 2 tahun. Dia boleh hidup lama tumbuhan saka. Tumbuhan ini mempunyai jangka hayat yang panjang. Nampak? Lebih daripada 2 tahun dia boleh hidup. Bergantung kepada spesies dan keadaan. Ada yang tumbuh 4 tahun, 5 tahun dan panjang lagi. Tumbuhan saka ada 2 jenis pula, iaitu tumbuhan berkayu saka dan tumbuhan herba saka. Cikgu saya tak faham ni. Kalau dia tumbuhan berkayu, maknanya batang dia berkayu, kerah. Kalau tumbuhan herba, batang dia lembek.
kebanyakan tumbuhan saka mampu berbuah dan berbunga, mampu berbunga dan berbuah berkali-kali. Dia kan hidup lebih pada 2 tahun. So, sepanjang dia hidup tu dia boleh bunga buah, banyak-banyak kali sehinggalah dia matilah. Tumbuhan ini mempunyai struktur yang dapat beradaptasi dengan persekitaran dan perubahan suhu. Contoh tumbuhan saka ialah rumput. Cuba awak tengok rumput tu ada seumur ke? Panjai pah kita mesing. Tak mati-mati, panjai pula, pah mesing, pah panjai. Okay, nampak tak? Pokok bunga raya. Kan sentiasa ada kan berbunga. Lepas kejap tak ada, pah berbunga balik. Lama dah dia hidup kalau awak tengok di sekolah kita tu, lama dah. Pokok mangga pun gitu juga berbuah. Kemudian berbuah lagi. So dia hidup lebih daripada 2 tahun. So kita panggil tumbuhan saka. Okay, so kesimpulan dia, tumbuhan ada 3 jenis berdasarkan tempoh hayat dia. Berdasarkan berapa lama dia hidup. Kalau dia tumbuhan semusim, ingat dia cuma hidup semusim sahaja. Lepas tu dia akan mati. Kalau tumbuhan dui musim, dia hidup 2 tahun. 2 tahun pula dia ada 2 musim. Satu musim dia tampang, pertumbuhan tampang. Satu lagi dia membiak, fasa dia untuk membiak. Kalau tumbuhan saka, memang dia hidup lebih daripada 2 tahun. 4 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Dan sepanjang dia hidup lama tu, dia boleh berbuah, berbunga. Okay, jelas Okay, seterusnya kita nak tengok lengkung pertumbuhan dalam tumbuhan. Okey, so kita nak tengok untuk semusim dulu deh. Ni lengkung dia. Ni graf lengkung dia. Okey, kita baca dulu. Lengkung pertumbuhan kalau bentuk macam ni, bentuk S. Kalau bentuk macam S. Cikgu tak nampak pun macam S. Ni bentuk macam S lah ni. Okey, kita panggil bentuk sigmoid. Okey, kita panggil SSS sigmoid. Boleh bentuk sigmoid. Okey, kita kena belajar satu-satu. So awak tengok dulu peringkat A. Cuba awak tengok peringkat A ni, awak nampak tak dia macam turun. So masa ni kita panggil penurunan jisim kering. Penurunan jisim kering. Awak nampak tak graf tu turun. Okey, kenapa dia jadi turun berat dia? Kenapa berat pokok tu jadi turun? Okey, kita baca. Makanan yang disimpan dalam cotyledon digunakan untuk percambahan sebelum tumbuhnya daun untuk menjalankan fotosintesis. Awak ingat tak tadi cotyledon tadi? Cotyledon ke? Baby kan cikgu kata dia. Apa dia baby? Nanti dia akan keluar pucuk, dia akan keluar akar. So dalam cotyledon ni cotyledon ni dia ada ni yang putih-putih dalam ni, ini ialah makanan dia. Makanan dia. Jadi semasa kita tanam dia kan, semasa kita tanam dalam tanah, daun tak keluar lagi. Dengan molek masa kita tanam biji benih ni dalam tanah, daun tak keluar lagi. Jadi masa tu dia akan guna makanan yang ada dalam cotyledon ni. Dia akan guna bekalan makanan yang ada dalam cotyledon ni. Jadi sebab itulah berat biji benih masa tu turun sikit, dia jadi ringan. Apa dia ringan? Sebab dia guna cotyledon tu sebagai makanan. Okey, cuba kita baca. Dia kata makanan yang disimpan di dalam cotyledon terpaksa digunakan untuk percambahan. Yalah, nak tunggu dia bercambah tu, ambil pucuk tu, dia akan guna cotyledon ni dulu sebagai makanan dia. Sebelum tumbuhnya daun. Bila dah tumbuh daun, daun dah boleh buat fotosintesis. Tak ada masalah lah. Cikgu cakap peringkat A ni masa dia jadi biji benih tanam dalam tanah. Okey. Okay. Kemudian peringkat B, awak nampak dah graf ni dah naik dah. Peringkat B ni, dia naik dah. Okay, kita baca. Peningkatan jisim kering. Kadar pertumbuhan meningkat dengan cepat. Hal ini berlaku disebabkan biji benih ni dah keluar pucuk dah. Bila keluar sahaja pucuk daun, dia dah boleh buat fotosintesis. Makin lama dia makin besar, pucuk ni makin lama makin besar. So pertumbuhan dia meningkat. Nampak? Berlaku peningkatan jisim kering. Okey? Graf pun naik. Okey. Kemudian peringkat C. Nampak tak peringkat C ni dia nak jadi malar dah. Peringkat C dia macam ni. Peringkat malar. Okey. Kadar pertumbuhan sifar.
Kenapa sifar dia tak bertumbuh? Ingat tak tadi, awak kan tengah belajar tumbuhan semusim. Jadi bila semusim, dia kan hidup satu musim je. Dia tak bertumbuh dah ni, dia dah malar dah. Kadar pertumbuhan sifar. Kenapa? Sebab pokok ni sudah matang. Okey. Kemudian peringkat D, awak nampak tak graf ni turun? Sebila graf turun, berlaku penurunan jisim kering. Berlaku secara perlahan-lahan disebabkan pokok tu dah tua. Jadi bila dia dah tua, kadar fotosintesis dia pun rendah. Dia dah gugur daun, bunga dah gugur dan dia berhenti menyebarkan biji benih, dia pun mati. Ingat deh, ini ialah graf untuk tumbuhan semusim. Maknanya start daripada dia jadi biji benih, dia bertumbuh, dia berbunga, dia berbuah and then dia tua dan dia mati. Ingat tak, tumbuhan semusim ni dia hidup semusim saja. 1 tahun je dia hidup. Contoh macam tembikai, masa ni dia jadi biji benih. Lepas tu dia dah keluar pucuk dia dah meningkat dah. Keluar pucuk, dia berbunga, dia berbuah and then dia pun mati. Okay, jelas Okay, kita pergi tumbuhan dwi musim. Oh, nak habis dah sebenarnya. Satu bab cikgu nak habis. Okay, tumbuhan dwi musim maknanya dia hidup 2 musim. Okay, kita tengok. Lengkung pertumbuhan berbentuk 2 lengkung. Kalau dwi musim ni 2 tahun, 2 lengkung, 2 graf. Cuba tengok, ada 2 graf. 1, 2. Ada 2 lengkung. Okay, 2 lengkung apa? 2 lengkung sigmoid. Ni bentuk S, ni pun bentuk S. So ada 2 sigmoid. Okay. Yang ni ialah musim pertumbuhan pertama. Ingat tadi, tampang. Musim pertumbuhan pertama kita panggil graf mula-mula tu tampang. Sekejap cikgu tengah balas mesej. Okay. So kita baca sekejap. Musim pertumbuhan pertama, tumbuhan menghasilkan daun. Okay. Ingat tak mula-mula tadi cikgu kata musim mula-mula tu dia akan bertumbuh tu, keluar daun, keluar pucuk, keluar akar. So tumbuhan menghasilkan daun, bila ada daun je dia boleh buat fotosintesis dan dia akan simpan makanan dia dalam umbisi. Jadi sebab tu kalau awak tengok mula-mula dia rendah, dia dah tinggi dah sebab dah keluar pucuk, keluar daun apa semua. Okay. Kemudian dia berhenti sekejap. Sebab tu dia berhenti di sini. Dia berhenti sekejap sebab musim sejuk. Kemudian dia sambung balik untuk membiak keluar bunga. Okay, so kita panggil musim pertumbuhan kedua. Makanan simpanan digunakan untuk menghasilkan bunga dan biji benih. Selepas tu, lepas 2 musim, dia akan mati. Okay, jelas Okay, seterusnya. Lengkung pertumbuhan, tumbuhan saka. Okay, tumbuhan saka ni dia hidup lebih daripada 2 tahun Dia hidup lebih daripada 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Okay. Lengkung pertumbuhan terdiri daripada jujukan sigmoid yang kecil. Ni sigmoid yang kecil. Sigmoid 1, sigmoid 2, sigmoid 3, sigmoid 4, sigmoid 5, sigmoid 6. Dia banyak jujukan sigmoid. Sebab dia hidup lebih lama kan? Lebih daripada 2 tahun. Okey. Lengkung pertumbuhan pada setiap tahun berbentuk sigmoid. Betul tak cikgu kata tadi? Sigmoid. Banyaknya sigmoid dia. Sebab dia bertumbuh sepanjang hayat. Okey, kemudian kadar pertumbuhan adalah tinggi pada musim bunga, musim panas. Masa tu dah dia bertumbuh. Okey, sebab pada musim bunga, musim panas ni cahaya pun banyak. Okey. Jadi masa tu keamatan cahaya tinggi meningkatkan kadar fotosintesis. Jadi masa itulah dia akan bertumbuh. Tetapi kadar pertumbuhan menurun pada musim sejuk. Jadi sebab tu kalau awak tengok graf dia, dia bertumbuh, lepas tu dia turun. Masuk musim panas, bunga balik dia naik. Lepas tu dia turun balik musim sejuk, musim luruh. Lepas dia naik balik, lepas dia turun balik. Sebab dia hidup banyak tahun. Okey? Jelas Jadi kesimpulan dia, semusim ke, 2 musim ke, saka ke, senang je. Lengkung dia jenis sigmoid. Okay, lengkung dia jenis sigmoid. Cuma beza dia, kalau semusim dia ada 1 je sigmoid. Kalau 2 musim dia ada 2 lengkung graf sigmoid. Kalau tumbuhan saka bersigmoid, banyak sigmoid. Okay, banyak sigmoid sebab lama lagi dia hidup. Okay. Kita pergi tengok kepada contoh soalan SPM. Yang ni pun cikgu nak awak salin
Awak salin dalam file nota tu lah. Okay, ni contoh soalan SPM 2014. Awak jangan kata soalan tak ada dah. Okay, so kita tengok. Rajah menunjukkan lengkuk pertumbuhan bagi tumbuhan saka. Bila saka awak tengok? Sigmoid, 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 sigmoid. Okay, daripada tahun 2000, sebelum 2009 sampai 2013. Okay, soalan kata terangkan corak pertumbuhan bagi tumbuhan itu. Okey, awak pun tahu kan dia hidup lebih pada 2 tahun. So menunjukkan pertumbuhan yang tidak terhad. Maknanya dia bertumbuh, 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 bertumbuh. Ia adalah satu ciri lengkuk sigmoid berterusan. Apa maksud dia? Maknanya sigmoid, 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 sigmoid berterusan. Sigmoid tu pula berulang dari satu tahun ke tahun berikutnya. Selagi dia boleh hidup, selagi tu dia akan sigmoid, 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 sigmoid. Setiap lengkuk sigmoid mewakili pertumbuhan untuk 1 tahun. Maknanya ni setahun, 2 tahun, 3 tahun. Di bahagian akhir setiap lengkuk sigmoid menunjukkan sedikit penurunan. Kenapa dia turun? Sebab mungkin pada masa tu musim sejuk. Dia turun. Bila dia naik balik? Dia naik balik apabila musim panas dan bunga. Okey, dan kenapa dia turun? Sebab masa tu dia akan menggugurkan daun. Musim luruh and menggugurkan daun dan buah. Musim luruh and then diikuti musim sejuk. Mari pula musim panas bunga, dia naik balik sigmoid tu. Sebab tu awak nampak naik, turun, naik, turun. Dan tumbuhan saka dipengaruhi oleh musim. Okay, sebab dia ada 4 musim. Jelas ni ialah contoh soalan SPM 2014. Okay, kita pergi satu lagi contoh soalan. Yang ni yang pelajar tanya kemarin lah. Okay, kita tengok Terangkan pertumbuhan yang berlaku kepada tumbuhan yang hidup di kawasan beriklim sejuk yang mempunyai 4 musim. Yang ni pun cikgu nak awak salin juga. Okey. So kita ambil musim bunga dulu. Tengok ni. Berbunga. Buat apa ni? Semuanya berbunga. Pada musim bunga, kadar pertumbuhan sangat tinggi. Kenapa dia tinggi? Sebab pada musim bunga, keadaan persekitaran lembap, air banyak. Sel kambium membahagi dengan aktif. Xylem sekunda besar. Apa cikgu xylem sekunda besar? Sebab masa ni dia nak angkut air banyak. Jadi xylem sekunda jadi besar. Jadi bila xylem sekunda besar, dia dapat angkut air banyak. Dari mana? Dari akar ke daun untuk buat fotosintesis. Fotolisis air tinggi, lebih banyak ion hidrogen dihasilkan untuk tindak balas gelap. Jadi bila dia buat tindak balas gelap, dia hasil banyak glukosa. Sebab itulah dia boleh berbunga dengan banyak. Bunga dia pun, warna dia pun menarik. Okay, jelas kenapa dia boleh berbunga dengan banyak ni? Sebab lagi banyak dia buat fotosintesis, lagi banyak glukosa, lagi banyak bunga-bunga-bunga dan dia berbuah. Okay? Okay, masuk musim panas. Musim panas, keamatan cahaya tinggi. Panas Okay, so kelembapan air pun kurang. Kelembapan ni maksud dia air pun kurang sebab panas. Saiz sel terbentuk lebih kecil. Sel kambium masih lagi membahagi. Tetapi xylem sekunda kecil. Kenapa kecil? Sebab air kurang dah. Air mulai kurang. Dan berdinding tebal. Boleh Ni yang berlaku kepada pokok tu lah. Okay, kemudian bila masuk musim luruh, kenapa kita panggil dia luruh? Sebab dia meluruhkan daun. Okay, jadi masa ni keamatan cahaya kurang. Bila kurang dia buat fotosintesis. Okay, salur xylem sekunda yang dibentuk lebih kecil berdinding tebal. Masa ni, kalau awak ingat semalam awak dah belajar tentang gelang tahunan gelang cerah, gelang gelap. So masa ni dia nak jadi gelang gelap dah ni. Sebab apa Sebab dia dah berdinding tebal dah ni. Dia nak jadi gelang gelap dah ni. Nampak agak gelap dah. Sebab ni dah musim yang ketiga. Dia nak lengkap setahun dah ni. Okey. Kemudian masuk musim sejuk, kadar pertumbuhan pokok rendah. Memang dia tak akan bertumbuh pada musim sejuk. Jadi masa ni salur xylem jadi lebih kecil, lebih gelap. So dia dah jadi satu gelang gelap. Ingat dah cikgu kata, gelang gelap tu menunjukkan cukup dah setahun umur dia.
Sebab tu kalau awak tengok pokok balak, dia ada gelang gelap, dia ada gelang cerah, dia ada gelang gelap, gelang cerah. So kita akan kira gelang gelap tu sebagai satu umur dia, 1 tahun. Ada 2 gelang gelap, 2 tahun. 3 gelang gelap, 3 tahun. Okay, jelas so dia bermula dengan musim apa tadi? Musim bunga, musim bunga, musim panas, musim luruh, musim sejuk, cukup setahun umur dia, so dia akan jadi satu gelang gelap. Okay, yang ni tak ada apa-apa, yang ni pun tak ada, tak boleh nak buat eksperimen, yang ni pun cikgu tak tergamuk nak suruh awak buat lagi. Okay, and then kita ada praktis formatif 1.3, lepas tu kita habis Okay, cikgu habiskan yang ni. Nyatakan pengelasan tumbuhan berdasarkan jangka hayat. Okey, tumbuhan dapat dikelaskan berdasarkan jangka hayat, iaitu ada 3 jenis, tumbuhan semusim, tumbuhan dui musim dan tumbuhan saka. Okey, 2, berdasarkan pengetahuan biologi anda, tentukan jenis tumbuhan yang dapat mengekalkan kemandiriannya dalam persekitaran yang ekstrim. Wajarkan ni maksudnya bincangkan. Okey, mana tumbuhan yang walaupun berubah jadi musim panas, musim sejuk, dia masih dapat hidup. So, pokok yang boleh hidup walaupun ekstrim, musim panas, musim sejuk, tak ada tumbuhan lain. Mesti tumbuhan jenis saka, tumbuhan saka. Tumbuhan ini mempunyai struktur yang dapat beradaptasi dengan persekitaran dan perubahan suhu. Kebanyakan tumbuhan ini mampu berbunga berbuah berkali-kali sepanjang hidupnya. Ini memastikan kemandirian spesies. Selagi dia boleh tumbuh berbunga, berbuah, maknanya pokok tu memang dapat bermandiri, dapat beradaptasi dengan persekitaran dia. Sebab tu kita panggil dia tumbuhan saka. Maknanya walaupun berlaku musim panas ke apa, dia tetap berbunga, berbuah. Dia payah nak mati. Okey, nombor 3. Secara umumnya, lengkung pertumbuhan bagi ketiga-tiga jenis tumbuhan adalah berbentuk sigmoid, secara tunggal atau gabungan beberapa siri sigmoid. Mengapakah lengkung pertumbuhan-tumbuhan saka terdiri daripada jujukan sigmoid yang kecil? Kalau jujukan sigmoid kecil ni, kecil tadi, tumbuhan apa? Tumbuhan saka. Okey, lengkung pertumbuhan-tumbuhan saka terdiri daripada beberapa siri sigmoid. Satu siri sigmoid mewakili setahun. Kalau ada 3 siri, maknanya pokok tu 3 tahun. Lengkung pertumbuhan dipengaruhi oleh pelbagai musim. Pada musim panas, kadar pertumbuhan tinggi. Pada musim sejuk, kadar pertumbuhan rendah. Okey, so cikgu habis sampai bab, habis dah habis dah bab 1. Jadi dengan molek, tugasan awak ialah saling perbezaan tadi. Lepas tu siapkan praktis formatif, siapkan praktis sumatif. Jadi malam esok tak ada kelas. Dengan molek, malam esok tak ada kelas. Cikgu bagi peluang untuk awak siapkan praktis formatif, praktis sumatif. So kita jumpa hari Rabu. Dan biasanya cikgu akan tanyalah, dah siap ke? Kalau tak dah siap, cikgu sambung lagi. Cikgu bagi tempoh sehingga awak betul-betul siap. Okay. Okay, ada nak tanya apa-apa? Sebelum cikgu stop sharing. Yes, ada nak tanya apa-apa? Cikgu buka untuk pertanyaan. Cikgu nak beli bioscope bila? Bioscope tak siap lagi. Panel dia tak siap. So cikgu akan hantar secara file lah. Bab 1, bab 2. Okey cikgu, terima kasih. Harga pun tak boleh nak royak lagi. Buku tak siap lagi. Okay, lagi ada nak tanya apa-apa? So ingat malam esok tak ada kelas tak ada online kelas. Nanti kata cikgu malas pula. Bukan, cikgu nak bagi peluang awak siapkan praktis formatif, sumatif. Ingat formatif pun kena buat. Sumatif pun kena buat. Nak jawapan ke? Nanti PM cikgu Kalau tak jumpa jawapan nanti cikgu bagi jawapan. Biasa cikgu akan bagi jawapan sebab bukan senang nak cari jawapan dia especially sumatif, payah nak cari jawapan. Okay, ada lagi? Kalau tak ada, cikgu stop sharing. Cukup masa sejam dah ni. Okay, kita jumpa hari Rabu.
Okey, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Selamat malam cikgu. Okey, selamat malam. Thank you, cikgu. Sekejap.